TV KPM. Sekejap lagi nak pergi sekolah. Apa lagi yang kita perlu sediakan? Apa ni? Gambar ke ni? Awak, ini bukan gambar awak dan abang awak waktu kecil-kecil dulu ke? Macam mana boleh ada gambar sejelas ini? Masa tu kan belum ada kamera yang canggih-canggih. Macam mana? Dari kamera ciptaan saya ni. Okey. Kamera ciptaan? Saya telah mencipta sebuah kamera. Kamera yang diberi nama kamera eksperimental. Wah, apa yang kamera ni boleh buat? Kamera ni nampak macam kamera biasa kan? Betul, macam biasa je. Macam kamera biasa, tapi saya telah cantumkan dengan beberapa alat elektronik untuk membolehkannya merakamkan peristiwa masa lalu pada masa kini. Jika saya masukkan data yang tepat, berdasarkan peristiwa itu berlaku, saya dapatkan imej yang sebenar. Wah, hebatnya. Kalau macam tu, bolehlah saya tengok diri saya ambil gambar waktu saya sekolah rendah kecil-kecil dulu, boleh tak? Oh, boleh. Macam mana kita nak buat tu? Kita kena pergi ke tempat itu sendiri. Pergi ke situ? Jadi, kalau begitu, jom kita ke sekolah. Jom. Kita pergi sekarang. Jom. Saya kemas ni. Saya bawa ni sekali. Baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton Didik TV sekalian. Anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya, Nisa K. Apa khabar murid-murid di rumah? Nisa harapkan semuanya sihat dan bersemangat serta bersedia untuk slot kita pada pagi ini, di mana hari ini kita akan belajar mata pelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif, topik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ada kaitannya dengan situasi yang murid-murid tonton di awal tadi. Jom kita nak mempersilakan cikgu kita hari ini yang mana akan berkongsi dengan lebih lanjut tajuk kita hari ini. Apa khabar Cikgu Nurliana Ismail? Selamat datang Cikgu. Khabar baik. Cikgu Liana merupakan guru kanan mata pelajaran bahasa dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Setapak Kuala Lumpur. Cikgu sihat Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Nisa sihat? Saya sihat, saya bersemangat dan saya bersedia. Cikgu, saya tertanya-tanya, apa sebenarnya yang kita nak belajar pada hari ini, tajuk kita hari ini dan apa kaitannya dengan situasi yang telah kita tonton di awal tadi, Cikgu Liana? Okey, jadi apa yang kita akan pelajari pada hari ini adalah salah satu bab dalam novel naratif Ogon Syoto. Baik. Jadi murid-murid di rumah bolehlah buka muka surat, cari novel naratif Ogon Syoto, buka muka surat 132. Kita akan lihat, murid-murid akan lihat bab apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Baiklah, novel naratif Ogon Syoto muka surat 132 sehingga muka surat 148. Murid-murid di rumah, nampaknya kita tidak bersendirian di sini, Cikgu. Kita akan ditemani juga oleh murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Setapak. Apa khabar murid-murid? Semoga semuanya sihat-sihat. Siapa yang ada bersama-sama dengan kita hari ini, Cikgu? Ini adalah murid-murid saya daripada SMK Pendidikan Khas Setapak. Baik. Okey, saya perkenalkan boleh? Boleh. Okey, saya perkenalkan yang lelaki dulu yang handsome-handsome bersama saya pada hari ini. Okey, Syakirin, Muhammad Syakirin. Syakirin boleh lambai sikit. Hai Syakirin. Okey. Okey, seterusnya yang berbaju hitam, Wan Iblisam Hakimi. Hakimi. Apa khabar? Okey. Seterusnya yang terakhir, yang kacak. Ni Ahnaf Rujhi. Ahnaf, apa khabar? Hai Cikgu, khabar baik. Okey, dan yang terakhir hanya sekuntum bunga sahaja. Ya, yang cantik bersama kita hari ini. Yang cantik bersama kita hari ini adalah Nur Hanis Eliana. Hai Hanis. Apa khabar? Hai Cikgu. Okey. Baik. Ini dia murid-murid yang bersama-sama dengan kita pada hari ini yang sama-sama akan membincangkan topik kita dan kita akan membincangkan novel naratif Ogon Syoto. Jom Cikgu, kita mulakan. Murid-murid di rumah pun saya kira sudah bersedia. Silakan Cikgu. Okey, jadi kita akan mulakan dengan
ringkasan. Mari kita imbas semula ringkasan atau rumusan keseluruhan novel ini. Baik. Ya. Novel ini merupakan karya Anwar Ridwan, karya Anwar Ridwan, seorang sastrawan negara. Okey, Anwar Ridwan mengisahkan naratif ini di sebuah pulau yang diberi nama Ogon Shoto. Di pulau ini, ya. Baik. Okey, kepulauan Ogon Shoto ini merangkumi 3 pulau buah besar dan 3 pulau buah yang kecil. Baik. 3 pulau buah besar ini Pulau Gora-Gora, Pulau Futu Ata, Pulau Raya Rapa. Manakala kepulauan kecil Kai Gora-Gora, Kai Futu Ata dan Kai Raya Rapa. Okey. Walaupun kepulauan ini terletak, orang kata, berhampiran dengan lautan Pasifik. Ya. Tetapi namanya seakan-akan bahasa Jepun. Betul. Kenapa? Okey, mengikut penceritaan Tuan Kawai, iaitu pemilik kapal Kawai Maru, kepulauan ini telah dijumpai oleh pelayar-pelayar dari Jepun sejak zaman permulaan Edo. Baik. Zaman permulaan Edo ni ketika zaman moden. Awal zaman moden di Jepun. Betul. Okey. Jadi Kak Nisa boleh tahu tak? Boleh beritahu cikgu. Mengapa kepulauan ini dinamakan Ogon Shoto? Mengapa pelayar-pelayar dari Jepun menamakan pulau ini Ogon Shoto? Saya tak berapa pastilah, cikgu. Cikgu nak bantu saya tak? Kenapa kepulauan ini dipanggil Ogon Shoto? Ada tak murid-murid di rumah yang tahu? Murid-murid di rumah tahu tak jawapannya? Okey. Ogon Shoto bermaksud kepulauan emas dalam bahasa Jepun. Emas? Kenapa kepulauan emas, cikgu? Kerana bila waktu malam, lahar gunung berapi di Ogon Shoto, kalau kita tengok kepada kepulauan tadi, ya. Baik. Di Kepulauan Gora-Gora, Futu Ata, Raya Rapa ni, dia ada gunung berapi tersendiri. Ya. Pada waktu malam, lahar gunung berapi di Ogon Shoto mengalir dan apabila dilihat daripada jauh, bercahaya seperti emas. Emas. Sebab itu namanya Ogon Shoto. Ada lagi. Ada lagi. Manakala perairannya, lautan Ogon Shoto ini diibaratkan seperti lubuk emas. Lubuk emas. Sebab dalam lautannya terdapat banyak ikan-ikan yang luar biasa dan berkualiti tinggi. Wah, betul-betul seperti diandaikan seperti lubuk emas. Ya, Kerana betul. itu namanya Ogon Shoto. Macam mana murid-murid di rumah? Adakah jawapan anda sama dengan jawapan Cikgu Liana? Wah, terbaik murid-murid di rumah. Hebat murid-murid kita. Okey, jadi itu sedikit latar belakang tentang kepulauan Ogon Shoto. Baik. Jadi kita nak lihat pula sinopsis ringkas ya, ataupun sinopsis umum novel ini. Jadi cikgu nak minta bantuan murid-murid di Google Meet. Boleh. Jadi Syakirin, boleh ceritakan secara ringkas sinopsis umum novel ini. Silakan Syakirin. Baik, cikgu. Novel ini berkisah tentang kisah hidup masyarakat yang berlaku di Republik Ogon Shoto. Kisah masyarakat Ogon Shoto ini terhasil daripada pengembaraan minda seorang pesakit yang bernama Encik Noh ketika dirawat di sebuah hospital di Tokyo, Jepun. Fikirannya menerau teringatkan kembali cerita-cerita yang disahkan oleh nahkoda bahtera yang terselamat ketika tsunami yang telah melenyapkan kepulauan ini. Maka cerita-cerita ini telah dibingkaikan kepada 9 bab dalam novel ini. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih Syakirin, tahniah di atas perkongsian sinopsisnya. Tahniah Syakirin, bagus. Ya, betul, ya. Naratif Ogon Shoto ni merupakan novel, di dalamnya ada pelbagai cerita. Pelbagai cerita masyarakat. Dan setiap bab itu boleh berdiri sendiri. Tapi keseluruhan bab itu kisahnya berlaku di Ogon Shoto. Baik. Alright. Jadi murid-murid, kita teruskan apa yang kita akan fokus pada hari ini. Baik, cikgu. Apa yang kita nak fokuskan? Dalam DSKP Kesusasteraan Melayu Komunikatif, ada 3 bahagian murid-murid akan pelajari. Yang pertama, apresiasi sastra. Kedua, pembangunan insan. Ketiga, pengkaryaan. Tapi pada hari ini, kita akan fokuskan kepada apresiasi sahaja. Baik. Apresiasi sahaja di bawah standard kandungan 1.2, mengenali dan memahami elemen sastra, dan hanya 2 elemen sahaja yang kita akan sentuh, iaitu elemen sinopsis, watak dan perwatakan. Bagi standard kandungan 1.3, membuat kritikan sastra, kita akan lihat saranan sahaja. Nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut pada murid-murid. Baiklah, diharapkan murid-murid setakat ini dapat mengikuti dengan baik. Kita akan sambung perbincangan kita. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Kembali selepas ini di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa K dan Cikgu Liana bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif membincangkan novel naratif Ogon Syoto. Kita akan pergi kepada bab-bab yang akan kita kupas pada hari ini. Jom Cikgu Liana, kita teruskan. Okey, terima kasih Kak Nisa. Okey, jadi cuba lihat atas meja. Cikgu ada beberapa model. Apa yang ada di hadapan kita ni, Cikgu? Tadi kita dah bincangkan ya, novel ini terdiri daripada cerita-cerita berbingkai. Jadi, okey, yang model yang pertama tu apa Kak Nisa? Yang pertama saya nampak ni, kalau ini gambar tadi ni macam tangan, ada jari, Cikgu. Bab 7 dalam novel naratif Ogon Syoto bertajuk Jari. Jari, baik. Okey. Bab 8 kamera. Kita ada kamera. Bab 9 bahtera. Bahtera. Patutlah cikgu bawa kapal. Ada bab bahtera rupanya. Jadi baik, murid kena ingat ya, dalam cerita berbingkai ini, setiap bab ini ada ceritanya yang tersendiri. Baik. Jadi Ahnaf, kita nak tanya pada murid-murid kita, berdasarkan lakonan di awal tadi, baik. Boleh Ahnaf teka bab apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Silakan Ahnaf. Saya rasa kita akan pelajari bab 8 iaitu bab kamera, cikgu. Bab 8 betul ke cikgu? Betul, tepat sekali. Tahniah Ahnaf. Terima kasih di atas jawapannya. Okey. Jadi kita akan kupas bab 8 kamera. Okey, kita akan pergi kepada elemen yang pertama tadi iaitu sinopsis. Ya, betul. Pandai Kak Nisa. Okey, kita pergi pada sinopsis. Okey. Sinopsis bab 8 ya. Kisah ini bermula apabila seorang anak muda dari Runakita terpilih ke Tokyo untuk mewakili Ogon Syoto dalam program penyelidik muda Asia Pasifik. Ya, penyelidik muda Asia Pasifik. Baik. Sebelum pulang ke Ogon Syoto, anak muda itu telah membeli sebuah kamera hitam, perakam suara saiz mini, radio transistor, termometer dan beberapa barangan elektrik yang lain di Bandar Elektrik Akibara, Tokyo. Ya, nak mencipta sebuah kamera yang dinamakan kamera eksperimental. Okey, dalam perjalanan pulang ke rumah, pemandu teksi telah menceritakan tentang bekas komandan Ogon Syoto yang sedang sakit tenat. Anak muda telah mengambil keputusan untuk pergi ke rumah bekas komandan tersebut. Baik. Di rumah bekas komandan, anak muda terdengar bekas komandan meracau mengenai peristiwa pembunuhan seorang lelaki aktivis hak asasi manusia yang dilakukannya atas arahan Presiden. Baik. Anak muda dan rakannya mengambil keputusan untuk pergi mendaki gunung berapi Gora-Gora. Melalui kamera tersebut, anak muda dapat melihat imej abang tuanya telah dibunuh oleh komandan tersebut. Anak muda akhirnya ditahan di lokap tentera kerana didakwa menggunakan kamera yang belum diluluskan penggunaannya di Ogon Syoto. Baik, itu dia sinopsis untuk bab 8 kamera ini. Ya, ini adalah sinopsis dia. Inilah jalan cerita secara ringkas mengenai bab 8. Kalau murid-murid nak baca keseluruhan cerita, boleh buka muka surat 132, 38 hingga 148 cikgu. 132 hingga 148. Ya, betul. Okey. Jadi kita nak pergi kepada watak dan perwatakan. Baik. Jadi sebelum kita masuk ke elemen seterusnya, elemen apresiasi seterusnya, cikgu nak tanya dengan Hanis. Hanis boleh ceritakan, boleh Hanis analisis watak yang terdapat dalam bab 8 berdasarkan sinopsis yang cikgu ceritakan tadi. Silakan Hanis. Okey. Berdasarkan sinopsis yang diceritakan oleh cikgu tadi, terdapat tiga watak dalam sinopsis tersebut, iaitu bekas komandan tentera, pemandu teksi dan anak muda. Baik. Betul ke? Kan rasa betul tak? Kita semak jawapan Hanis. Baik, jom kita semak. Okey, jom kita semak sama-sama. Okey, ya betul. Ada watak anak muda iaitu pencipta kamera, ada watak pemandu teksi, ada watak bekas komandan dan ada watak lelaki tegap. Ya. Ada lagi watak rakan. Tapi kita nak fokus kepada 4 watak ni dahulu. Baik. Ya, watak-watak ni adalah
watak yang telah dicipta oleh pengarang supaya karyanya menjadi lebih menarik dan pembaca akan rasa tertanya-tanya ya, apa yang berlaku seterusnya. Kita pergi kepada perwatakan. Baik. Okey. Seorang demi seorang. Okey. Jadi untuk watak anak muda. Okey, cikgu nak perwatakan anak muda. Okey, siapa kat sini suka rela untuk beri perwatakan anak muda? Ada yang nak kongsikan? Ada yang okey, Hakimi. Silakan Hakimi. Baiklah, antara perwatakan anak muda ialah dia seorang yang berasal daripada runa kita. Lepas tu dia juga merupakan seorang penyelidik. Okey, Dan betul. juga seorang pencipta. Ya. Dan dia juga seorang yang berani untuk menegakkan keadilan, cikgu. Wah, terima kasih Hakimi di atas jawapannya. Jom cikgu kita semak sama-sama. Mari kita simak sama-sama. Bersama-sama dengan murid-murid di rumah juga ya. Okey, murid di rumah, dah cuba jawab. Okey, jadi di sini anak muda berasal daripada runa kita. Ya, betul. Ya. Penyelidik. Kerana apa? Sebab tadi masa cikgu bacakan sinopsis, dia terpilih dalam program penyelidik muda. Ya. Menghargai masa. Ada watak menghargai masa. Nanti kita akan lihat ya, di mana anak muda ini sangat menghargai masanya. Dia seorang pencipta. Apa yang diciptanya? Kamera. Ya, betul. Kamera eksperimental. Okey, dan berhati-hati. Dia sangat berhati-hati dan berani menegakkan keadilan. Nanti kita akan lihat ya, kalau murid-murid di rumah membaca novel ini, membaca bab ini, murid-murid akan dapati watak-watak ini ada terkandung dalam novel tersebut, dalam bab tersebut. Okey, kita pergi kepada watak yang kedua, watak pemandu teksi. Cikgu nak minta sukarela lah. Siapa sukarela nak bantu cikgu untuk perwatakan pemandu teksi? Ada yang nak kongsikan? Saya boleh ke? Hana, silakan Hana. Okey, perwatakan pemandu teksi yang pertama ialah dia sentiasa memakai topi daun pandan yang lusuh. Baik. Okey, perwatakan yang kedua, dia suka meletakkan pencukil gigi di mulutnya. Yang ketiga, dia seorang yang bertanggungjawab. Dan akhir sekali, dia seorang yang mahir tentang jalan-jalan di Tatamanu. Baik, terima kasih Hanaf di atas perkongsian jawapannya. Murid-murid di rumah pun. Sebelum kita semak, murid di rumah, apa jawapan murid-murid? Ada yang dah tulis, dah catat? Okey, jom kita semak sama-sama cikgu. Kita semak sama-sama. Atau tidak? Ya, betul. Memakai topi daun pandan yang lusuh. Suka meletakkan pencukil gigi di mulutnya. Ini ada dalam petikan teks dalam buku. Jadi semasa pemandu teksi ini menghantar anak muda untuk pulang ke rumah, ada diceritakan yang bahawa pemandu teksi ini memakai topi daun pandan yang lusuh. Dan ketika bercakap dengan anak muda, dia meletakkan pencukil gigi di mulutnya. Sambil bercakap pun, pencukil gigi itu masih lagi di mulutnya. Jadi itu adalah perwatakan pemandu teksi. Okey, mahir tentang jalan-jalan di Tatamanu. Arif ataupun mahir tentang jalan-jalan di Tatamanu. Dia tahu mana lopaknya, mana jalan sesaknya. Dan akhir sekali seorang yang bertanggung jawab. Dalam petikan teks ada ya, dia nyatakan pemandu teks ini seorang yang bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab ketika pemandu teksi ini membawa anak muda, dia menceritakan kepada anak muda bahawa dia telah melihat 2 kematian dalam teksinya. Dan mayat-mayat itu dihantar terus ke rumah mayat. Dia tak tinggalkan mayat itu tepi jalan. Jadi itu menunjukkan dia seorang yang bertanggungjawab. Okey, kita pergi kepada watak seterusnya, bekas komandan tentera. Siapa nak bantu cikgu untuk perwatakan bekas komandan tentera? Ada yang nak kongsikan? Siapa nak bantu cikgu? Watak bekas komandan tentera. Hanis nak cuba. Silakan Hanis. Terdapat 4 perwatakan bekas komandan tentera. Yang pertama sekali, dia sakit dan sering meracau. Baik. Yang kedua, dia menyesal dengan perbuatan yang dia telah lakukan. Yang ketiga, dia seorang yang zalim. Dan yang terakhir, isteri beliau merupakan seorang tua dan sudah lumpuh. Baik, terima kasih Hanis di atas perkongsian jawapannya. Kita semak sekali dengan jawapan-jawapan murid di rumah juga. Okey, mari kita semak sama-sama jawapan. Ya, sakit dan sering meracau. Okey, ada ya, diceritakan memang bekas komandan tentera ni sakit dan sering meracau. Dia meracau tentang perkara-perkara
yang pernah dilakukannya pada suatu ketika dahulu. Ya. Okey. Menyesal dengan perbuatannya. Seorang yang menyesal. Ya. Sebab ketika anak muda pulang daripada Tokyo, dia telah membaca akhbar. Ya, dia baca akhbar. Dalam akhbar tu ada iklan. Iklan yang mana bekas komandan meminta maaf kepada seluruh penduduk Ogochoto atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi dia sangat menyesal dengan perbuatannya. Seorang yang zalim. Pada suatu ketika dulu, ketika dia masih sihat, bekas komandan ni seorang yang sangat zalim. Isterinya sudah tua dan lumpuh. Ada dinyatakan dalam petikan teks, isterinya yang tua dan lumpuh yang menjaganya ketika dia sakit. Baik. Jadi betul jawapan-jawapan yang telah dikongsikan oleh Hanis. Diharapkan jawapan-jawapan murid di rumah juga betul. Okey, kita pergi kepada watak yang terakhir. Baik. Watak lelaki tegap. Okey, jadi siapa yang belum jawab? Okey, Syakirin. Okey, setegap Syakirin. Okey, berikan perwatakan lelaki tegap. Silakan. Baiklah cikgu. Perwatakan lelaki tegap ni, dia seorang yang bertubuh sasa. Yang kedua, dia seorang tentera. Yang ketiga, dia seorang yang taat kepada pemerintah. Baik. Dan yang terakhir, dia seorang yang tiada belas kasihan. Mari kita semak sama-sama jawapannya. Terima kasih Syakirin. Terima kasih Syakirin. Murid-murid di rumah dah tuliskan jawapan. Mari kita semak sama-sama. Okey, ya betul. Lelaki tegap ini bertubuh sasa. Sasa dia kuat. Ya. Dia seorang tentera. Baik. Tiada belas kasihan. Dia tak ada perikemanusiaan. Sebabnya ada satu insiden tu, dia bawa bekas komandan itu, dia pikul bekas komandan itu di belakangnya dan dia humbankannya masuk ke dalam jeep. Sepatutnya letaklah elok-elok kan, orang sakit. Tapi dia tak ada belas kasihan. Dan dia taat kepada pemerintah. Dia akan ikut semua arahan daripada pemerintah Ogochoto. Baik. Okey. Jadi nampaknya murid-murid telah faham ya watak dan perwatakan yang terkandung dalam bab 8 kamera. Ya. Okey, jadi untuk mengukuhkan lagi kefahaman murid-murid, boleh kita buat satu latihan, dua latihan pengukuhan. Boleh cikgu, tak ada masalah. Murid-murid dalam talian sudah bersedia ya. Murid-murid di rumah pun boleh sama-sama lakukan aktiviti latihan pengukuhan dengan kami. Silakan cikgu. Untuk watak dan perwatakan, baik, cikgu telah sediakan 2 soalan. Okey, latihan pengukuhan 1. Okey, siapa nak bantu cikgu untuk bacakan? Cikgu je cakap, kita nak murid-murid cakap. Okey, Hakimi angkat tangan. Terima kasih Hakimi. Bagus. Silakan Hakimi. Baiklah, saya akan baca ni. Okey, latihan 1. Jangan bimbang, aku sudah hafal lurus dan bengkok jalan Tatamanu ini. Aku pernah pergi ke rumahnya. Dia terbaring di ranjang kesakitan. Lampu jalan depan sana sudah 4 hari mati. Belum dibaiki. Jadi, persimpangan di hadapan sana sesak. Aku akan bawa kamu ikut jalan lain. Dipetik daripada novel naratif Ogochoto karya Anwar Ridwan. Baiklah soalan dia. Nyatakan satu perwatakan pemandu teksi beserta contoh yang terdapat dalam petikan di atas. Baik, terima kasih Hakimi. Terima kasih kerana bantu cikgu baca. Okey, untuk jawapan dia. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba jawab? Soalannya nyatakan satu perwatakan pemandu teksi beserta contoh. Ahnaf angkat tangan, silakan Ahnaf. Laju Ahnaf angkat tangan. Mungkin senang soalan ni. Betul? Okey, jawapan dia. Pemandu teksi seorang yang mahir mengenai jalan-jalan di Tatamanu. Betul ke? Kita tengok jawapan Ahnaf. Kita lihat jawapan Ahnaf. Jawapan murid-murid di rumah. Okey, sama ke tidak dengan jawapan Ahnaf? Okey, betul. Pemandu teksi seorang yang mahir mengenai di jalan-jalan di Tatamanu. Tapi kita kena lihat betul-betul kepada soalan. Baik. Bila ditanya nyatakan satu perwatakan, okey, betul. Ahnaf bagi satu perwatakan, mahir. Seorang yang mahir. Kena tulis ya, seorang yang mahir. Siapa dia? Seorang teksi yang mahir mengenai jalan-jalan di Tatamanu. Tapi dia minta contoh. Bila contoh, murid-murid kena nyatakan bukti berdasarkan petikan yang dibaca semula daripada petikan. Mana bukti yang dia ni mahir, pemandu teksi ni mahir mengenai jalan-jalan di Tatamanu. Kita salin balik. Contohnya, jangan bimbang, aku sudah hafal lurus dan bengkok jalan Tatamanu ini. Jadi kita ambil je balik, salin je balik petikan. Baik. Supaya menjawab
soalan yang ditanya. Baik. Ingat ya, ada perwatakan, bila diminta contoh, salin saja. Petikan dari teks. Okey, itu Okey, soalan kita pergi latihan kepada pengukuhan yang latihan pertama. pengukuhan yang kedua. Baik. Siapa nak bantu cikgu untuk jawab? Siapa nak bantu? Siapa nak bantu cikgu untuk jawab? Siapa nak bantu cikgu untuk baca. Syakirin dah angkat silakan. tangan tadi cikgu. Silakan Syakirin. Baiklah, untuk soalan yang kedua. Suamimu kami bawa ke hospital tentera, kata lelaki itu. 2 atau 3 jam lagi akan ada orang datang mengambil kamu pula untuk dibawa ke rumah orang-orang tua. Dia bergerak perlahan-lahan di sebalik sebatang tiang. Memerhatikan lelaki itu membawa bekas komander ke arah jeep. Bekas komander itu terus menjerit-jerit memukul badan lelaki itu. Tetapi lelaki itu berjalan pantas, terus memikulnya. Lelaki itu membuka pintu jeep dengan tangan kirinya sebelum menghumban tubuh bekas komander itu ke perut jeep. Soalannya, nyatakan 2 perwatakan lelaki itu berserta contoh yang terdapat dalam petikan di atas. 2 perwatakan berserta contoh. 2 perwatakan sesuai. Kita tengok. Okey. Jadi cikgu nak minta Hanis untuk jawab latihan pengukuhan 2. Silakan Hanis. Murid-murid di rumah pun boleh jawab bersama-sama. Silakan. Perwatakan yang pertama ialah lelaki itu seorang yang bertubuh sastra ataupun kuat fizikal. Perwatakan yang seterusnya ialah dia seorang yang tiada belas kasihan. Baik. Okey, betul jawapan Hanis. Tapi apa yang kurangnya? Kak Nisa rasa apa yang kurangnya? Contoh dari petikan. Hanis tak masukkan contoh dari petikan. Jadi murid-murid kena ingat ya, murid di bersama cikgu, murid-murid di rumah juga kena ingat. Setiap kali bila keluar soalan, baca soalan dengan teliti. Okey, dia kata 2 perwatakan lelaki itu berserta contoh yang terdapat dalam petikan. Kita lihat jawapan yang pertama. Lelaki itu seorang yang mempunyai fizikal yang kuat. Betul, tepat sekali. Fizikal yang kuat. Mana bukti fizikal dia kuat? Bekas komandan itu terus menjerit-jerit memukuli badan lelaki itu. Tetapi lelaki itu dengan pantas memikulnya. Memikulnya. Dia pikul bekas komandan. Kuatlah. Kuat Walaupun kan? komandan sedang meronta-ronta, dia masih memikulnya. Jadi itu bukti perwatakan fizikal yang kuat itu tadi ya cikgu? Ya, betul. Baik. Yang kedua cikgu? Yang kedua, lelaki itulah seorang yang tiada belas kasihan. Tak ada belas kasihan. Mana buktinya? Lelaki itu membuka pintu jeep dengan tangan kiri sebelum menghumban tubuh bekas komandan itu ke dalam perut jeep. Tak ada belas kasihan. Kan? Dia tahu bekas komandan itu tak berdaya, ada humbannya. Ya. Jadi, okey, bagus murid-murid pada hari ini. Murid-murid di rumah pun sangat bagus ya. Baik, terima kasih murid-murid di atas bantuan membaca teks dan juga soalan serta jawapan yang telah diberikan. Terima kasih murid-murid di rumah melakukan aktiviti pengukuhan bersama-sama. Kita telah membincangkan sinopsis dan watak serta perwatakan dari bab 8 kamera ini. Kita akan bertindak seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Topik kita hari ini berdasarkan novel naratif Ogon Syoto. Kita akan pergi kepada kritikan sastra. Jom Cikgu Liana, kita teruskan sesi kita. Okey, kita teruskan kepada standard kandungan yang seterusnya iaitu kritikan sastra. Baik. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan kritikan sastra? Kritikan sastra ialah mempertimbang dan menilai karya sastra secara jujur dan diperkuatkan dengan alasan yang munasabah. Baik. Jadi kita nak pertimbangkan, kita nak nilai ya karya itu secara jujur. Tapi jangan jujur sangat sehingga menghentam. Jadi kita nak menilai sesuatu yang boleh memberikan orang kata impak yang positif. Baik. Okey. Seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis kritikan sastra. Untuk pengetahuan murid-murid, kritikan sastra ni terbahagi kepada 3. Yang pertama,
pandangan. Yang kedua, sanjungan. Yang ketiga, saranan. Jadi hari ini kita nak belajar apa? Kita nak fokus kepada saranan. Baik, kita nak fokus kepada saranan. Okey. Cikgu nak patah balik. Okey, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri kritikan sastra. Maksudnya perbezaan setiap ciri. Okey, pandangan bermaksud menyatakan idea, pendapat dan buah fikiran dalam aspek peristiwa dan elemen dalam karya. Sanjungan, penyataan rasa kagum atau senang terhadap karya lain. Pendek kata, memuji karya ataupun pengarang. Pujilah. Murid-murid kan rajin apa yang kita suka. Rajin membaca novel-novel yang terkenal kan, daripada pengarang-pengarang yang terkenal. Dan ada juga novel-novel itu yang telah diterjemahkan kepada filem. Dan murid-murid memberi orang kata sanjungan. Bagus atau tidak kan, hebat ke tidak satu-satu karya, hebat atau tidak pengarang itu. Dan kita nak fokus hari ini kepada saranan. Penilaian yang cenderung menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan dan memantapkan unsur-unsur dalam binaan karya. Kita nak sarankan. Kita nak sarankan kepada watak ataupun kita nak sarankan kepada pengarang, sepatutnya ini yang berlaku. Sepatutnya kena begini. Pengarang sepatutnya apa? Ataupun watak sepatutnya apa? Itu adalah saranan. Kita menyarankan. Tapi kena ingat, sesuatu yang positif. Ya, jangan negatif. Mesti positif. Okey. Kita pergi kepada soalan contoh. Jadi sebelum cikgu minta murid-murid buat latihan pengukuhan, kita pergi kepada contoh soalan. Ya. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Kak Nisara, tolong bacakan untuk cikgu, boleh? Boleh. Bacakan soalan untuk cikgu. Presiden memacu kuda mendekati garis pantai. Kelapa emas itu tergenggam antara jari jemarinya. Apabila Presiden kian hampir dengan ciptaan si resi muda itu, tiba-tiba dilontarkannya kelapa emas itu menghentam segala ikan ciptaan si resi muda. Bagi penduduk itu, kecuali si resi muda, mereka berpendapat mungkin begitulah cara seorang presiden menyampaikan hadiah, dipetik daripada novel naratif Ogon Syoto karya Anwar Ridwan. Dan soalannya cikgu, berdasarkan petikan, sarankan satu perwatakan yang sepatutnya ada pada watak presiden. Okey. Sarankan satu perwatakan. Jadi kenapa kena tulis presiden sepatutnya apa? Baik. Okey, kita lihat kepada cadangan jawapan. Okey, berdasarkan petikan, presiden sepatutnya menyampaikan hadiah dengan cara menghormati pemenang pertandingan dan bukannya memusnahkan ciptaannya. Sebabnya dalam petikan dikatakan presiden ini melontar kelapa emas sehingga merosakkan segala ikan ciptaan si resi muda. Jadi bila kita sebut saran, kita kena beri nilai yang positif. Jadi presiden ini sepatutnya memberi hadiah dengan cara yang baik. Bukannya campak aja hadiah itu. Sebab ini kelapa emas. Ya, betul. Hadiah kepada pemenang pertandingan. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Untuk memantapkan lagi pengetahuan murid, kita pergi pada contoh yang kedua. Okey. Saya baca. Boleh cikgu. Wahai kakang, ketika itu ia terlihat akan luka di dada Ken Tambuhan. Ia pun rebah lalu pengsan. Maka Wirawani pun berlari mengambil air dan dicucurinya Raden Menteri dengan air itu. Seketika kemudian sedarlah ia kembali lalu bangun meriba jenazah isterinya itu. Sambil meriba itu ia bersabda, "Wahai Adinda, hilanglah Adinda. Tidaklah kakang dapat cari tuan lagi. Tuanlah nyawa dan jiwa kakang. Wahai dewa susunan emas tempawan, jika kakang tahu tuan akan jadi begini, tentulah kakang tidak meninggalkan tuan. Wahai utama jiwa, tidaklah tuan hilang seorang diri sahaja. Biarlah kakang pergi bersama-sama." Habis berkata-kata itu, ia pun menghunus keris lalu menikam dadanya sendiri. Maka mangkatlah ia. Dipetik daripada sastra Panji dalam teks nilai insan. Baik. Okey. Soalannya, berdasarkan petikan, Raden Menteri digambarkan telah membuat satu tindakan yang terburu-buru. Sarankan dua perwatakan yang sepatutnya ada pada watak Raden Menteri dalam menghadapi situasi
Tersebut. Baik. Ya, tersebut. Okey, jadi apa jawapan murid-murid? Okey, kita lihat. Kita lihat. Sama tak dengan jawapan cikgu? Jom murid-murid di Okey. rumah. Apa yang murid-murid sarankan terhadap Radin Menteri? Baik. Okey. Ketika menghadapi situasi tersebut, Radin Menteri seharusnya menyiasat tentang kematian isterinya Ken Tambuhan. Selain itu, Radin Menteri seharusnya redha menerima segala ketentuan daripadanya. Bukanlah kata membunuh diri sekali Ya. dengan isterinya. Satunya dia kena siasat dulu apa yang berlaku. Ya. Dan dia kena redha. Inilah saranan. Saranan mestilah sesuatu yang Positif. Kerana di dalam petikan tadi kita dapat lihat Radin Menteri digambarkan mempunyai sifat yang begitu beremosi. Jadi apa yang kita boleh sarankan dalam aspek yang lebih positif ya, cikgu? Ya, betul. Okey. Jadi tibalah kepada aktiviti yang ditunggu-tunggu oleh semua murid. Ya. Iaitu aktiviti pengukuhan. Pengukuhan. Untuk kita nilai sama ada murid faham atau tidak dengan aspek yang dibincangkan, iaitu kritikan sastra saranan. Baik. Okey, murid-murid di rumah bersedia? Okey. Untuk latihan pengukuhan 3. Okey, kita minta Kak Nisa tolong bacakan. Boleh. Nisa akan bacakan petikan ini. Dari Narita ke Nagoya dan sekarang berada dalam perut kapal terbang Micronesia Air dalam penerbangan pulang ke Tatamanu. Dia asyik mengelus-elus kamera yang telah dibelinya di Bandar Elektrik Akihabara, Tokyo sambil menyesali sikap tidak teliti diri sendiri yang telah memasukkan beberapa alat lain untuk kamera eksperimental ke dalam beg besarnya. Beg besar itu kini lemas terhimpit di bahagian kargo. Andainya segala alat itu dibawa bersama-sama ke dalam kabin, bukankah dia punya waktu panjang untuk memasang kamera eksperimentalnya? Dipetik daripada novel naratif Ogon Shoto karya Anwar Ridwan. Soalannya, murid-murid, berdasarkan petikan, sarankan satu perwatakan yang sepatutnya ada pada watak dia. Bagaimana murid-murid di rumah? Dah dapat dah gambaran jawapan. Yang penting mesti dia sepatutnya. Ingat ya, bila kita menyarankan, kena ada perkataan sepatutnya. Baik. Okey, kita minta murid-murid di Google Meet bantu cikgu siapa yang sukarela untuk menjawab soalan ini. Ya, Syakirin nak cuba jawab soalan saranan ini. Silakan Syakirin. Baiklah cikgu. Jawapan saya berdasarkan petikan novel di atas, Bagus. dia sepatutnya menyusun barang-barang di dalam beg yang sesuai sebelum menaiki kapal terbang supaya kameranya tidak terhimpit dalam bagasi di bahagian kargo. Baik, terima kasih Syakirin. Kita akan semak sama-sama jawapannya bersama-sama dengan murid-murid di rumah juga. Duduk sama. Jom cikgu kita lihat. Okey, ya betul. Tepat sekali. Dia sepatutnya menyusun barang-barang dalam beg yang sesuai sebelum menaiki kapal terbang. Supaya barang-barang tersebut boleh dibawa masuk ke dalam kabin. Ya. Tak adalah terhimpit dalam kargo. Kita menyarankannya sebab dia kata dia menyesal. Betul. Jadi kita sarankan. Jadi sebelum naik kapal terbang, dia sepatutnya menyusun semula barang-barangnya. Ya. Okey, kita Baik. pergi kepada latihan pengukuhan seterusnya. Seterusnya. Okey. Saya baca. Boleh. Dua orang tentera datang menghampirinya. Dia berdiri, bersedia untuk mengambil salinan laporan rasminya. Tetapi seseorang tentera berkata kepadanya, "Kamu ditahan." "Mengapa?" Dia keheranan. Seorang tentera lagi menggari tangannya. "Kerana kamu menggunakan kamera yang belum diluluskan penggunaannya di Ogon Shoto. Kesalahan yang amat besar." Dia merupakan watak utama dalam bab ini. Sarankan satu perwatakan yang sepatutnya ada pada watak dia. Baik. jadi- Sarankan satu perwatakan. Murid-murid di rumah boleh turut sama menjawab soalan. Kita nak lihat siapakah murid-murid di atas talian yang nak cuba beri jawapan. Betul tak cikgu? Betul. Ada yang nak cuba? Siapa yang suka rela? Hakimi. Hakimi. Silakan Bagus. Hakimi. Ialah jawapan saya. Dia seharusnya mendapatkan kelulusan hak cipta kameranya sebelum menggunakannya secara umum supaya tidak dianggap kesalahan besar kepada negara. Okey, baik. jawapan murid-murid di rumah bagaimana? Sama tak dengan murid-murid jawapan murid-murid Hakimi, di ya. studio? Terima kasih Hakimi. Di atas jawapannya kita semak cikgu. Okey.
Ya, betul. Tepat sekali. Dia seharusnya mendapatkan kelulusan hak cipta kameranya itu sebelum menggunakan secara umum supaya tidak ditangkap, supaya tidak dianggap kesalahan besar kepada negara. Okey, jadi ini kita sarankan kepada watak dia. Dia ni sepatutnya dapatlah kelulusan dulu. Betul. Taklah dia kena tangkap, kena gari. Kan? Kasihan dia. Supaya tidak ada isu-isu berbangkit di masa akan datang. Untuk menjawab soalan saranan ni, apa yang saya boleh lihat ya cikgu, kita perlu membaca petikan itu dengan teliti supaya kita faham apa yang soalan minta dan kita jawab berdasarkan petikan tersebut. Ya, betul. Biasanya dia bagi petikan yang orang kata yang negatif. Betul. Yang dia minta kita untuk sarankan sesuatu yang lebih positif, yang lebih baik. Sesuatu yang kita boleh ubah menjadi lebih baik berbanding apa yang disediakan di dalam petikan. Baiklah, kita sudah pun membicarakan tentang kritikan sastra. Kita tahu apa itu kritikan sastra dan kita telah memfokuskan untuk bahagian saranan dan lakukan beberapa latihan pengukuhan bersama-sama. Jom kita nak berinteraksi seketika, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama dengan kami di Didik TV KPM bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif, membincangkan novel naratif Ogon Syoto. Kita telah sampai untuk bahagian rumusan cikgu. Jadi jom Cikgu Liana, kita teruskan. Murid-murid di rumah, ayo sama-sama. Okey, kita pergi kepada rumusan. Maksudnya dah berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum cikgu merumuskan apa yang kita belajar pada hari ini, cikgu nak murid-murid rumuskan dulu apa yang murid-murid dapat dalam pelajaran hari ini. Okey, cikgu nak minta Syakirin boleh rumuskan, membuat rumusan tentang pelajaran hari ini. Silakan Syakirin. Silakan. Boleh cikgu. Pada pembelajaran hari ini, saya belajar mengenai kisah dia, iaitu si pencipta kamera eksperimental yang telah mencipta kamera yang boleh mengambil gambar pada masa lalu ketika masa kini. Namun pencipta kamera tersebut telah dihukum penjara kerana menggunakan sesuatu yang belum diluluskan hak cipta oleh kerajaan. Baik. Terima kasih Syakirin. Terima kasih Syakirin. Jadi murid-murid kena ingat ya, jika murid-murid mencipta sesuatu yang baru, pastikan dapatkan hak cipta. Hak cipta. Supaya apa yang dicipta itu mendapat kelulusan dan boleh digunakan secara umum. Baik. Okey, kita pergi. Saya nak seorang lagi lah buat rumusan. Boleh cikgu. Faham ke tidak apa yang kita pelajari pada hari ini. Jadi cikgu nak minta Ahnaf untuk bantu cikgu. Silakan Ahnaf, kongsikan rumusan dengan kami. Boleh cikgu. Okay. Rumusan kepada pembelajaran hari ini, saya mempelajari mengenai kritikan sastra. Kritikan sastra terbahagi kepada 3, iaitu kritikan pandangan, kritikan sanjungan dan kritikan saranan. Baik. Okey, terima kasih Ahnaf. Terima kasih Ahnaf atas perkongsian. Jadi kena ingat ya, dalam kritikan sastra ada 3 aspek yang penting, ada 3 ciri, ada 3 bahagian. Yang pertama pandangan, sanjungan dan saranan. Ingat yang saranan ni mestilah yang positif. Baik. Okey, jadi kira cikgu pula untuk buat rumusan. Baik. Jadi berdasarkan apa yang kita pelajari pada hari ini, kita belajar dalam aspek apresiasi sastra. Baik. Kita belajar mengenai sinopsis bab 8. Apa yang diceritakan tadi bermula daripada permulaan, perkembangan, puncaknya dan pengakhiran. Jadi sinopsisnya bermula apabila anak muda ini terpilih sebagai di bawah program penyelidik muda. Lepas tu dia pergi perkembangannya, dia telah mencari alatan untuk mencipta kamera eksperimental. Dan ketika pulang, dia telah melihat bekas komandan yang sedang sakit. Kemuncaknya apabila dia pergi ke gunung berapi Gora-Gora. Dan akhir sekali peleraiannya dia ditangkap kerana ingin menegakkan keadilan bagi abang tuanya. Itu sinopsis secara umum. Okey, watak dan perwatakan.
Okey. Yang kedua kita lihat watak dan perwatakan yang terdapat dalam karya ni, dalam bab 8 ni. Okey. Bagaimana ya pengarang ni menggambarkan perwatakan sebenarnya? Melalui apa Kak Nisa rasa? Melalui tindakan kepada satu sama lain. Pemandu teksi dengan anak muda kepada komandan dan juga anak muda apabila beliau mendapat tahu tentang kebenaran daripada kamera eksperimentalnya. Ya, betul, tepat sekali. Jadi pengarang ni menggambarkan perwatakan ini melalui tingkah laku. Ya, betul, tingkah laku tadi. Melalui percakapan, melalui pandangan dan melalui pandangan watak lain terhadap watak tersebut. Itulah perwatakan. Jadi bila murid-murid nak analisis perwatakan bagi sesuatu watak, kena lihat dari segi percakapannya bagaimana, dari segi tingkah lakunya bagaimana, dari segi pandangan dia dan pandangan watak lain. Okey. Dan yang terakhir, saranan terhadap watak utama. Kita belajar tadi kritikan saranan. Kena ingat ya, kritikan saranan ini kita memberi sesuatu yang positif. Supaya kalau kita lihat watak utama tadi, kalau jika dalam petikan ada sesuatu yang watak utama itu yang kita rasa macam kurang sesuai, kita sarankan sesuatu yang lebih baik. Apa yang perlu ditambah untuk menjadi lebih baik. Baiklah Cikgu Liana, sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana Cikgu boleh tentukan prestasi keseluruhan murid-murid yang berada bersama-sama dengan kita hari ini, Cikgu? Okey, murid-murid yang berada bersama kita hari ini memang sangat bagus, sangat aktif. Sangat membantu Cikgu berebut-rebut nak jawab soalan. Cikgu tanya sukarela. Masing-masing angkat tangan. Ya. Jadi Cikgu harap murid-murid di rumah juga begitu. Jika di dalam kelas Cikgu bertanya, angkat tangan, terus jawab. Jadi dalam kelas tumpukan perhatian, pastikan faham apa yang diajar oleh guru-guru, supaya orang kata lebih mudah untuk kita menjawab soalan. Ya, betul. Baiklah Cikgu, bagaimana murid-murid di rumah untuk mendapatkan bahan pembelajaran kita pada hari ini? Nak klik di mana tu Cikgu? Murid-murid boleh layari portal D5Ku. D5 Sumberku. Portal D5 Sumberku. Yang ada tertera di kaca layar ini. Murid-murid boleh pergi ke pautan yang tertera ke portal Sumberku untuk mendapatkan bahan pembelajaran. Baiklah, kita sudah pun tiba di akhir kelas kita hari ini, Cikgu. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Nur Liana Ismail yang merupakan guru kanan mata pelajaran bahasa dari SMK Pendidikan Khas Setapak Kuala Lumpur. Terima kasih murid-murid dalam talian. Terima kasih, kita ada Hanis, kita ada Syakirin, kita ada Ahnaf dan juga kita ada Hakimi. Terima kasih juga murid-murid di rumah yang bersama-sama dengan kami lakukan aktiviti dan latihan pengukuhan. Semoga semuanya bermanfaat. Kita jumpa lagi di siaran yang lain di Didik TV KPM. Saya Nisa K. Jumpa lagi.